Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung pengajian kita dalam tajuk pengurusan akhirat. Dan pengurusan akhirat kita pada pagi yang berbahagia ini saya nak kongsikan pada pagi ini, iaitu 12 perkara yang membatalkan amalan. Kita nak rancang akhirat kita. Kita dah kongsikan pengurusan akhirat yang kedua. Ada amalan-amalan yang perlu kita buat dalam hidup kita. Tetapi yang penting sekali kita kena tahu juga apakah perkara-perkara yang membatalkan amalan. Sebab kalau kita hari ini berbuat amalan tetapi kemudian pahala itu terbatal, maka seolah-olah tidak membuat amalan, seolah-olahnya. Kita akan bincang pada pagi yang berbahagia ini 12 perkara yang menyebabkan terbatal amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Yang pertama yang membuatkan amalan itu terbatal, maksudnya dia tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu kafir, kufur. Kufur ini maknanya tidak beriman langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir ataupun kafir atau sifat kufur, dia menyebabkan amalan terbatal. Kalau kita lihat surah Al-Kahfi ayat 103 sehingga 105. Surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 105. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, adakah mahu kami tunjukkan kamu dengan orang yang paling rugi dalam amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka orang yang sia-sia usaha mereka di dunia, tetapi mereka menyangka bahawa mereka telah membuat amalan sebaik-baiknya. Siapakah mereka? Allah sebut dalam surah Kahfi ayat 105. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Itulah orang-orang yang kafir, mengkufurkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka dan mengingkari pertemuan dengannya. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka sia-sialah amalan mereka. Fahabitat a'maluhum, maka sia-sialah amalan mereka, dan kami tidak akan mengira amalan mereka pada hari kiamat. Jadi yang pertama yang membuat amalan itu terbatal, kafir ataupun sifat kufur. Jadi kadang-kadang hari ini kita tertanya-tanya tu. Kita tengok kadang-kadang orang yang tak Islam, orang yang kafir, baiknya dia, banyak dia buat amalan kan. Macam seolah-olah, adakah kalau andai kata dia maknanya mati, dia tak diterima amalan dia? Baik, kita dah jumpa sekarang baik orang kan, macam kenapa? Macam seolah-olah macam kesian kalau tak Islam, akhirnya amalan tak diterima. Jadi dalam hal ini, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat amal soleh itu tidak dikira amalan dia, tapi kasih sayang Allah tetap ada. Dan tidak mustahil orang-orang demikian ini di akhir hayat dia, tengah ada nazak, mungkin tengah ujung-ujung usia dia, tengah ada seorang-seorang, Allah bagi hidayah kepada dia. Cuma kita sebagai manusia tidak dapat menyaksikan bahawa dia itu beriman. Sebab itu di perkuburan orang kafir banyak juga orang yang beriman. Di perkuburan orang Islam tidak sedikit juga orang yang mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Cuma bezanya kita tak dapat nak saksikan dia. Itu kasih sayang Allah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu ada sebahagian rawi menyatakan ketika pak cik Nabi Abu Talib meninggal,
Nabi kan sedih, pakcik dia tu tidak beriman. Ada satu orang sahabat berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, aku dengar Abu Talib tu bersyahadah." Maka apa kata Nabi SAW? Aku tidak mendengarnya. Maknanya Islam ataupun tidak, itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi yang jelas kalau tidak Islam, habitat a'maluhum, tidak dikira amalan mereka. Tapi andai kata dia dengan Allah, itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang Allah tetap ada. Cuma kita tidak dapat menyaksikan adakah dia itu beriman atau tidak. Itu saja. Jadi ibu-ibu kakak rahmatullah sekalian, sebab tu jaga terutamanya kan ketika nak meninggal, na'udzubillah, itu adalah usaha syaitan yang terakhir. Syaitan ni kalau ikut rawi, dia akan menyerupai orang-orang yang kita sayang, datang sebagai wajah arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah guru kita. Dia kata, tolonglah, sebenarnya kita mati dalam Islam, kata dia itu maknanya tak betul sebenarnya. Matilah dalam agama-agama yang lain. Kalau tak kuat iman tu, na'udzubillah, macam mana digoda. Satu untung orang yang mati pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni syaitan wasuddifati syayatin, syaitan itu diikat. Jadi dia tidak dapat dipengaruhi oleh syaitan bagi orang yang mati pada bulan Ramadan. Itu kelebihan dari bulan Ramadan. Kan ramai ada kita dengar kan orang meninggal bulan Ramadan, itu kelebihan yang Allah SWT beri bagi orang meninggal pada bulan Ramadan. Itu yang pertama, pembatal amalan. Kan? Jadi yang membatalkan amalan yang pertama kafir. Kalau kufur, ujung-ujung usia dia walaupun banyak buat amalan, kalau tak maknanya kufur dia, habitat a'malum, maka terbatallah segala amalan-amalan kebaikan dia. Yang kedua, kita sedang bincang pengurusan akhirat, 12 perkara yang membatalkan pahala. Yang keduanya iaitu murtad. Murtad ni macam mana? Orang tu asalnya Islam, tapi dia maknanya tidak percaya kepada Islam, dan akhirnya meninggalkan agama Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Balik nanti kita boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 217. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan sesiapa yang murtad di kalangan kamu daripada agamanya, maka mati ia di dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang yang terbatal amalan mereka di dunia dan di akhirat. Mereka akan menjadi penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah 217. Ini yang Nabi sebut, yang Al-Quran sebut, orang yang murtad. Walaupun dia banyak membuat amalan, tiba-tiba dibisik-bisikkan hatinya itu, akhirnya meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, na'udzubillah. Habitat a'maluhum, terbatal, tidak dikira amalan-amalan di dunia, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, dan dia menjadi ahli neraka, na'udzubillah. Sebab itu kadang-kala kan, sekarang ni kan banyak ujian-ujian iman kan, ada pendakwah daripada agama lain datang kan, untuk memurtadkan, untuk mengkafirkan, mengkufurkan kita, kena jaga. Ataupun kadang-kadang bisikan-bisikan syaitan ni, dia datang bisikan, sebab Allah sebut dalam Quran kan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kadang datang lintasan, betul ke doa ni Allah dengar ni? Berbuih-buih mulut kau tak dengar-dengar, betul ke? Terus istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullah. Kalau kita kan malas aku berdoa, berbuih-buih tak makbul pun kan, tiba-tiba meninggal, na'udzubillah min zalik kan. Maksudnya boleh kufur, boleh murtad, tak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min zalik. Sebab tu jaga. Satu, bisikan syaitan. Satu lagi ada disebut sebagai ujian hati. Ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan, kalau pernah rasa, dia akan pernah rasa. Kalau orang tak pernah rasa, dia tak ada pengalaman. Ujian hati ni berbisik-bisik. Betul ke Tuhan? Nak sembahyang tu kadang, kau betul ke sembah Tuhan ni? Terbisik-bisik hati tu. Ujian hati. Kalau kita kena ujian hati, jangan ikutkan istighfar, jangan layan. Jangan kita pun mula berkerut kita punya kening, kita punya dahi kan.
Mikir, betul kan? Betul ke Nabi tu? Betul ke Nabi? Itu ujian hati. Dan saya semalam ada ceramah di Madrid. Satu orang jumpa, kan, dia tanya, kenapa Ustaz lintasan-lintasan ini? Maknanya ujian hati. Saya pernah satu ketika, satu orang datang di rumah saya hampir 6 bulan. Tiap-tiap pagi, solat subuh sama-sama dengan saya. Kan, dia tu dibisikkan dengan ujian-ujian hati macam ni. Betul ke Tuhan ni? Betul ke? Betul ke? Tiap-tiap pagi dia akan datang. Dia tanya ustaz, banyak ustaz kata kau kena sihir lah apa semua. Dia kata ustaz, ada 2 orang ustaz saja yang cakap saya kena ujian hati. Pertamanya saya, kata dia. Yang keduanya Tok Guru Lubuk Tapah. Pondok Lubuk Tapah. 2 orang je. Dan kalau orang yang tak tahu ujian hati, dia akan rasa macam apa ni tapi kadang-kadang ada orang ujian hati, bisik-bisikkan. Para sahabat ridwanullahi alaihim wa arda pernah 2 kali kena ujian hati. Yang pertama ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya ke Nabi ni? Ya ke? Yang keduanya ketika perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni Rasulullah datang daripada Madinah untuk nak buat haji. Jalan lebih 400 km, lagi 15 km nak sampai Hudaibiyah. Orang kafir tak bagi masuk. Nabi setuju. Nabi kata, okeylah, tak bagi masuk, tak apalah, kita baliklah. Para sahabat kata, ya Rasulullah, betul ke keputusan kau ni? Betul ke ujian hati? Betul ke? Tak percaya ujian hati. Sahabat 2 kali dalam sejarah kena. Tapi Rasulullah tu orang yang dibagi wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak dia tu berkata melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Sebab Nabi tahu bahawa orang kafir itu dia pasti akan mengingkari perjanjian dia. Jadi nanti kalau dia ingkar perjanjian, baru kita datang balik, baru tak ada perlawanan, sebab dia akan rasa takut sendiri. Betul. Orang kafir kemudian melanggar perjanjian Hudaibiyah, Nabi masuk, mana untuk pembukaan kota Mekah, tak ada peperangan pun, tak ada pertentangan pun. Betul keputusan Nabi. So murtad, na'udzubillah, kena jaga. Kerana bisik-bisik dan sebagainya. Ibu, kakak, ayah yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Yang ketiga, apakah yang membatalkan amalan? Yang ketiga, munafik. Sifat kepura-puraan. Apakah takrifan munafik? Takrifan munafik ni yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Kafir ni, munafik ni, dia ni memaparkan zahirnya Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Ini maknanya munafik. Dia menzahirkan Islam tapi dalam hati dia ada beberapa perkara yang dia tak percaya, dia ragu-ragu pada pasal Islam ni. Ya ke? Dan Nabi SAW sebut ayatul munafik thalatha. Tanda-tanda dia ada, tanda-tandanya 3. Idza haddatha kadzaba, kalau dia bercakap dia sering berbohong. Kalau dia berjanji, dia akan memungkiri janji dia. Kalau dia diamanahkan, dia akan mengkhianati amanah itu. Tapi 3 ini ciri-ciri dia bukan orang munafik. Saya pernah jumpa satu orang, ustaz, suami saya munafik ni orang, ustaz. Sian, suami tu kebil-kebil habis kuliah kan. Kenapa kak? Tak adalah ustaz, dia janji hari ulang tahun perkahwinan ni ustaz, kita nak pergi bercuti ustaz. Ini meeting je memanjang ni. Saya dengan ada kerja ustaz, dah macam mana ustaz, munafiknya orang. Kalau berbohong itu ciri-ciri, belum tentu orang munafik. Sebab takrifan munafik adalah yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Dia menzahirkan Islam tapi ada benda tak settle kat hati tu. Daripada sudut kepercayaan tu. Mungkin tak percaya pada Nabi, rukun Islam yang 6 kan? Percaya pada Allah, percaya kitab mungkin, percaya hari kiamat mungkin, percaya pada malaikat mungkin, percaya pada qada qadar mungkin. Ada benda yang tak selesai kat hati tu. Itu takrifan munafik. Dia masih ada ragu-ragu. Ragu-ragu. Dan dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 53. Allah ceritakan kisah orang munafik. Ayat 52 Allah ceritakan bagaimana orang munafik dia bermuka-muka. Kemudian ayat 53 Allah kata apa? Wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin.
Dia bermuka-muka dengan orang beriman kata macam ni, dan orang kafir macam ni. Sebab dia ada benda tak settle kat hati dia, sudut keimanan. Maka orang-orang beriman berkata, bukan dia ni bersumpah atas nama Allah ke? Sumpah nama Allah, aku memang macam ni, aku beriman. Sumpah aku akan tolong kau. Sumpah, jahada aiman ni, bersungguh-sungguh dalam sumpahnya. Aku akan bersama aku, kata orang munafik ni. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Habitat a'maluhum, maka terbatallah ataupun lenyaplah segala amalan-amalannya. Fa asbahu khasirin, maka jadilah mereka daripada orang-orang yang rugi. Sebab itu buka tuan-tuan sekalian, kita nak belajar kena berguru. Belajar ni kena berguru. Jangan belajar semata-mata daripada guru Google, Mr. Google. Jangan semata-mata macam tu. Sebab kadang-kadang kalau kita baca, kita belum tentu tulisan itu betul ataupun tidak. Yang kedua, kalau tertanya-tanya takut ada ragu-ragu. Ragu-ragu ni bahaya, boleh menjerumuskan kepada kemunafikan. Ragu-ragu. Sebab orang yang ragu-ragu tak settle kan, dia menyembunyikan kekufuran itu, itulah yang dikatakan orang munafik. Dan orang munafik habitat a'maluhum, maka terbatallah segala amalan-amalannya. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Yang keempat, apakah yang membatalkan amalan? Kita sedang bicara mengenai pengurusan akhirat. Ada 12 perkara yang membatalkan amalan. Kita nak jaga sebagai pengurusan akhirat kita. Jangan kita beramal-beramal, kemudian pahala kita tak ada. Yang keempatnya, iaitu membuat perbuatan syirik. Syirik ni bukan tak percaya pada Allah. Syirik ni dia percaya kepada Allah, tapi percaya juga benda lain berkuasa. Itu maksud syirik. Percaya kepada Allah, percaya juga pada tangkal-tangkal. Percaya kepada Allah, percaya kepada besi kuning lah, keris lama lah, gobek lama lah. Tahu gobek Gobek tu kakak ibu-ibu tahu lah Saya kalau ceramah kat orang muda, gobek, benda apa Ustaz? Gerobok ke apa? Gerobok kan. Gobek kan apa? Untuk sirih tu kan. Gobek lama lah, paku Cirebon lah, macam-macam istilah kan. Cincin Nabi Sulaiman lah, kan? Jubah Nabi Khidir lah, macam-macam istilah. So jadi maknanya syirik maksudnya bukan tak percaya pada Allah, percaya pada Allah tapi percaya juga benda lain berkuasa. Ini kena hindarkan, Sebab dalam surah Al-Maidah ayat ke-72. Surah Al-Maidah ayat ke-72 Allah Subhanahu wa taala menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya sesiapa yang mensyirikkan Allah, maka Allah mengharamkan baginya syurga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak adalah bagi orang-orang yang zalim itu ada penolong. Surah Maidah 72 jelas Allah sebut syirik. Batu dan syirik jangan mulakan. Kalau kebetulannya betul, kita akan percaya sampai bila-bila. Syirik yang mulakan. Orang cakap ni ajar pakai cincin ni aja, bagi mana-mana nanti orang sayang. Tiba-tiba datang pada kumpulan memang orang masjid, mana ada pertelingkahan yang banyak. Dulu kawan-kawannya orang yang bukan masjid, gosip sana, kata sana kan. Maknanya masjid kuranglah sikit. Macam orang semua suka kat aku je. Padahal memang nature-nya orang baik-baik halnya kan. Dah percaya nanti sampai bila-bila. Syirik jangan dimulakan. Kalau kebetulannya betul, kita akan percaya sampai bila-bila. Kalau kebetulannya betul. Saya kan dulu lama. Ada satu orang dia mengajarkan saya satu jampi kan. Jampi ni kata Ustaz, saya nak ajar Ustaz jampi. Saya tahu Ustaz sibuk tau dan akan sibuk ni. Jampi, saya kata jampi apa? Jampi ni untuk mengelakkan speed trap. Wow kan. Jampi kan. Dulu jampi kebala kan. Supaya ini jampi singa tak makan lah, rimau tak terekam lah, buaya boleh ini jampi ngelak speed trap. Ada modern jampi ngelak speed trap kan. Kita ni biasa menghafal Quran dengan izin Allah, orang baca tu lekat terus. Lekat 2 rakaat, banyak dia panjang sikit tapi lengkap 2 rakaat. Apa bunyi jampi tu? Bun putih kusang sabit putih buyut kerikut lah pula kan. No linggeng
anu ngalinggeng sang ajar putih lah pula kan. Dia kata, Ustaz, baca jampi ni Ustaz, naik kereta insya-Allah tak kena speed trap. Insya-Allah tu. Insya-Allah. Satu hari saya ada program di Perlis. Kan? Start kereta, sebelum naik kereta tu saya baca yang doa Quran aja. Kan? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tambahkan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku tawakal kepada Allah, wala haula wala quwata illa billah. Entah hari itu apa operasi keluar tol Subang Jaya ni, masuk tol Subang Jaya, keluar tol Alustar nak ke Perlis, sepanjang perjalanan tu ada 4 speed trap. 4 speed trap. Dan dengan izin Allah tak kena 4 ni. Kita kadang dah jalan jauh, mana kita jaga. Lebih-lebih speed trap kadang-kadang terpanjang 90. Itulah buat speed trap kan. 110 sebab 90 lah dia. Yang kita pun tak perasan. Kadang-kadang kan. 4. Alhamdulillah tak kena. Buka tuan-tuan sekalian, cuba bayangkan katakanlah satu orang yang kurang ilmu, katakanlah sebelum dia start kereta tadi tu, dibacanya jampi buat kerikut dia. Dan kebetulan 4 speed trap tak kena. Dia akan menjadi orang percaya sampai bila-bila. Syirik jangan dimulakan. Kalau mula dan kebetulannya betul, nauzubillah, kita akan jadi orang percaya sampai bila-bila. Dan orang yang syirik, faqad harramallahu alaihil jannah. Nauzubillah. Batal amalan dia, Allah haramkan bagi dia syurga. Nauzubillah. Itu kena bersihkan. Jangan sampai amalan kita ada bercampur baur dengan syirik. Yang kelima, apakah yang membatalkan amalan? Yang kelima, keras hati sehingga menidakkan yang benar. Keras hati sehingga menidakkan yang benar. Ada beza. Apakah beza antara berbohong dengan mendustakan? Dalam Quran Allah banyak menggunakan perkataan mendustakan. Berbohong dan mendustakan. Berbohong ni cakap yang tak betul. Mendustakan, menidakkan yang betul. Menidakkan yang betul. Jadi orang yang keras hati sehingga menidakkan yang benar yang betul, maka maka terbatal amalannya. Dia menidakkan benda-benda benar. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 147. Surah Al-A'raf ayat 147. Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan pertemuan dengan hari akhirat, maka terbatallah amalan mereka dan tidak dibalas apa yang mereka kerjakan, dan tidaklah dibalas melainkan apa yang mereka kerjakan. Ni mendustakan. Dan sebab itulah kita ni buka tuan-tuan sekalian kan, jangan sampai suka berdebat terutama pada benda yang betul, benda benar. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nabi SAW menyatakan bahawa ma dhalla qaumun qattun ba'dal huda illa kanu alaihi illa utul jadal. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menarik hidayah yang telah Allah berikan kepada hati-hati kita ni. Dah bagi, Allah tak akan tarik. Illa utul jadal, kecuali orang yang suka berdebat. Kan? Terbatal amalan mereka. Suka berdebat. Sebab berdebat akhirnya dia menidakkan, mendustakan tu maknanya menidakkan benda-benda benar. Kan? Benda-benda betul tu ditidakkan, dinafikan benda benar. Habitat a'maluhum, surah Al-A'raf ayat 147. Maka terbatallah amalan-amalan mereka. Nauzubillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang keenam, apakah yang menyebabkan amalan itu terbatal? Apakah menyebabkan amalan itu terbatal? Yang keenamnya, tidak menepati syarat sah dia. Tidak menepati syarat sah dia. Sebab amalan-amalan ni dia ada performance requirement dia. Kayak Cik Orang Putih tadi kan. Dia ada performance requirement dia. Dia ada benda-benda yang kena tahap dia ni baru dikira amalan.
Kan? Kalau tak penuhi par dia tu, dia tidak dikira amalan. Ada performance requirement dia. Macam sembahyang, ada performance requirement dia. Sembahyang kena ada wudu, kena tutup aurat, kena menghadap kiblat. Kalau suka-suka kita, walaupun kita tahu kiblat ke sini, contohnya, hari ni aku nak menghadap Baitul Maqdis lah. Kan? Ni tengah kena serang sedih pula hati kawan kan. Adalah Baitul Maqdis, Allahu Akbar. Tak menepati performance requirement dia. Maka tidak sah amalan. Habitat amalan tidak sah, tidak dikira amalan itu. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48 Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyatakan fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Maka hendaklah berhukum di kalangan kamu dengan apa yang Allah telah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka yang menidakkan yang apabila telah datang kepada kamu daripada kebenaran. Dan bagi setiap umat itu kami jadikan mereka ada jalan hidup dan ada hukum hakamnya, ada syariat, syir'atan wa minhaja. So bagi umat Muhammad ada cara dia. Nak puasa tak ada performance requirement dia. Nak puasa mestilah makan tu dihentikan sebelum masuk waktu subuh. Kalau ikut akulah pukul 10 pun boleh juga. Nanti aku buka pukul 10 malam pula. Sama juga kan? Tak boleh. Sebab tak seperti syir'atan wa minhaja. Tidak seperti syariat yang diturunkan. Maka tak sah amalan dia, tak cukup syarat dia. Jadi rukun Islam yang 5, syahadah dia ada sah dan batalnya. Sembahyang dia ada sah dan batalnya. Puasa ada sah dan batalnya. Haji, zakat dia ada kiraan yang betul untuk menyebabkan kita dikatakan cukup menunaikan zakat. Dan juga haji ada sah dan batalnya. Tak cukup, maka amalan itu tidak dikira sebagai amalan. Sebab tu kena belajar. Sebab tu kena ada ilmu, belajar. Ada satu kisah, beza orang ahli ibadah tanpa ilmu dengan orang berilmu. Ada 2 orang sahabat. Yang satu orang ni suka sangat menuntut ilmu. Yang satu orang ni suka sangat beribadah. Bagus ke tidak bagus? Bagus ke ibadah. Tapi ibadah tanpa ilmu. Kan? Jadi berpisah dua ni, seorang ni pergi belajar. Yang seorang ni memang jadi ahli abid. Abid tu maknanya ahli ibadah lah, ahli ibadah. Semayang. Lepas beberapa tahun bertemu kedua-duanya. Bertanya khabar, apa khabar hal kamu? Alhamdulillah. Aku dengan izin Allah rezekikan banyak, dapat belajar. Alhamdulillah. Bagaimana pula keadaanmu wahai sahabat? Alhamdulillah. Lebam-lebam dahi ni Allah kurniakan memang gemar beribadah. Syukur Alhamdulillah. Berbual-bual, buka serban masing-masing. Alhamdulillah. Tak tengah rehat kan? Santai-santai. Tengok kawan yang ahli ibadah ini tetapi tidak meningkatkan ilmu, dalam dia punya kopiah tu, dalam punya serban tu ada memerang yang mati. Maka kawan dia tanya, kenapa kau simpan memerang dalam serbanmu? Dia kata, aku ni beribadah di tempat suluk aku ni, tempat bilik aku ni lah. Ada memerang kecil yang selalu datang kat aku ni lah. Bermain-main sekitar, agak selesa dengan aku pun bagi makan kat dia. Satu hari memerang tu mati, aku tak sampai hati nak tanam dia. So aku buang isi perut dia ke apa semua, maknanya aku simpan dia. Sebab dia selalu bersama aku letak kat serban dia. Masya Allah sahabat, bertahun-tahun kau beribadah, tak sah amalan kau. Sebab apa? Menanggung bangkai dalam pakaian. Nampak tak? Sebenarnya tak sah amalan. Kenapa jadi sah amalan tu? Kerana tak cukup syarat-syarat sah dia itu. Itu kena jaga. Sebab tu kena belajar sikit. Maknanya kan, hati-hati. Dalam beramal beribadah, memang kena tingkatkan ilmu. Supaya kita memenuhi performance requirement tu, ataupun syarat-syarat untuk menjadikan satu ibadah tu sebagai ibadah. Kalau tak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-18, satu lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dijadikan bagi umat tu dia ada syariat dia. Al-Jathiyah ayat ke-18.
Nanti balik ni tengah Ramadan ni boleh kita tadarus baca surah Al-Jathiyah ayat 18. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan bagi kamu itu syariat daripada perintah kami, maka ikutlah ia, dan jangan kamu mengikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jangan ikut. Sebab kalau ikut hawa nafsu, maka boleh jadikan ibadah itu tidak sah. Ada satu orang khadim. Khadim ni macam, saya nak cerita ni macam pembantu lah, atau orang gaji lah ya. Orang gaji. Ni dicerita oleh orang terdahulu di saya. Saya tak tahu betul ke tak cerita ni, wallahu alam kan. Okey. Jadi khadim ni ataupun khadam ni macam senang orang gaji lah, orang gaji yang bekerja kat khidmat tuan ni. Dia ada kawan dia. Nama kawan dia Musa dan juga Ibrahim. Ibrahim dan juga Musa. Kan? Nama tuan ni pelik sikit. Nama tuan dia Kura Kakak. Pelik kan? Orang mana kan Kura Kakak. Jadi kalau khadim ni atau orang gaji ni, kalau dia orang yang alim atau bukan alim lah, dia orang yang ada boleh hafal Quran sikit, dia kalau baca surah kan, Suhufi Ibrahim wa Musa kan, nanti tuan dia akan kan, apa kau nyebut kawan-kawan kau, aku tuan kau tau kan, kalau lepas maghrib kan. Esoknya Suhufi Ibrahim wa Musa wal Qura Kakak. Nah ini Allah kata wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Engkau yang berilmu jangan ikut hawa nafsu, walaupun itu nama kau, ini bukan nama, ini Quran, ini Quran. Apa salah nak tambah ke? Ini masalah. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Semua ada syarat dia, ada syariat dia. Ada maknanya ada syarat, ada sah batal ada amalan-amalan kita ni. Ibu kakak rahmat Allah sekalian. Yang ketujuh, pengurusan akhirat. Kita sedang bincang pengurusan akhirat ni, kan? Supaya kita menguruskan akhirat kita yang betul, jangan sampai beramal tetapi tak dikira amalan itu. Yang ketujuhnya, apakah yang membatalkan atau menyebabkan pahala itu kurang atau terbatal? Buat sambil lewa. Maknanya cincai-cincai. Buat juga tapi cincai-cincai. Ini yang dalam Quran Allah sebut dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5. Surah Al-Ma'un. Kita hafal insya-Allah surah Al-Ma'un pendek je surah Al-Ma'un. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecilakaanlah bagi orang-orang yang bersembahyang yang dalam sembahyangnya mereka itu lalai. Buat juga kan bagus dah buat, tapi sahun makna lalai. Dalam tafsir Jalalain, apa maksud sahun? Ghafilun yuakhirunaha an waqtiha. Mana ghafil, lalai. Mana lalai, dan juga ataupun menangguhkan sampai hujung waktu. Sahun, kecelakaan, sampai habis waktu, sampai saja sengaja nak kodok-kodok sembahyang itu. Ghafil maknanya lalai. Allahu akbar. Makanan kucing ni habis tadi, makanan kucing. Mana kucing? Ingat makanan kucing habis. Allahu akbar. Kunci tadi letak mana kunci tadi? Ingat kunci pula. Sami Allahu liman hamidah. Orang depan ni pakai telekung tulis Malaysia konon. Macam tu seorang pergi Mekah mengata orang depan pula. Kan? Allah sujud mengati suami pula. Dia lambat balik ni mesti ada apa-apa. Jagalah orang ni, jagalah. Orang lelaki pun percaya ni kan. Allahu akbar. Ghafilun. Maknanya buat juga tapi sambil-sambil lewa. Sambil-sambil lewa. Maka boleh kurang pahala atau terbatal pahala sesuatu amalan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada apa daripada puasanya melainkan hanya mendapat lapar. Dan berapa ramai orang yang mendirikan solat malam
tidak ada apa yang dapat daripada qiyamul lailnya itu melainkan penat. Buat tapi cincai-cincai. Kan? Jadi yang boleh membatalkan amalan, jangan buat cincai-cincai. Nak buat betul-betul. Nak buat betul-betul. Kan? Kalau benda main-main kita buat betul-betul pun dia akan jadi hebat. Benda main-main buat betul-betul pun jadi hebat. Kan tengah musim bola sekarang. Bola tu kan main-main. Kan? Buat betul-betul seluruh dunia tengok. Jadi hebat. Orang tengok. Rela bangun malam tu kan. Bangun malam sebab apa? Bukan nak tahajud, nak tengok bola. Tunggu kan. Rela tu. Ada orang yang semata-mata pergi ke sana tu beli tiket nak tengok bola semata-mata. Ada. Kan? Sebab apa? Maknanya boleh tu nak bangun tu kan. Tapi kalau anda kata bangun tu untuk sembahyang tapi cincai-cincai, maka tidak ada apa-apa melainkan penat saja, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak buat betul. Benda main-main buat betul-betul pun jadi hebat. Kalau benda betul-betul, janganlah buat main-main, kan? Sembahyang kan benda betul-betul. Kenapa nak buat main-main, kan? Benda betul-betul, buat betul-betul. Dia akan lebih hebat lagi. Solat buat betul-betul. Kesannya sampai Allah sebut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu boleh menghindarkan daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang ke-8, apakah yang boleh membatalkan pahala ataupun membatalkan pembatal pahala? Yang ke-8, apabila dicampur yang hak dengan yang batil. Dicampurkan, dan amalan itu dicampurkan hak dengan yang batil. Dalam surah Al-Baqarah ayat 41 dan ayat 42. Surah Al-Baqarah ayat 1 dan ayat 42, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan yang membenarkan kitab terdahulu daripada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang awal kafir dengannya. Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, dan kepada akulah hendaknya kamu bertakwa. Dan janganlah kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, dan kamu menyembunyikan kebenaran itu sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi dalam tafsir Al-Azim Ibnu Katsir, apakah yang dimaksudkan talbisul haqqa bil batil, mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, yakni talbisul yahudiyah wan nasraniyah bil Islam. Campurkan aduk agama-agama lain dengan ajaran-ajaran agama Islam, maka terbatallah kita punya amalan itu. Silakan. Ayat 41 dan 42 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ada orang hari ini kadang-kadang alhamdulillah sembahyang kan, tapi lepas sembahyang kita hari ini kita memuja padi. Orang dulu dia bukan sekarang tau. Dekat Malaysia alhamdulillah benda-benda ni dah bersih, tapi di setengah-setengah negeri di Nusantara pemujaan-pemujaan ni tetap banyak. Kadang-kadang sampai tokoh-tokoh jugalah dianggap sebagai tokoh, sebenarnya bukan tokoh pun. Kan, maknanya yang sama buang ancak, yang sama buat pemujaan padi, pemujaan semangat semangat gandum, semangat pokok-pokok tanam-tanaman, wala talbisul haqqa bil batil, maka terbatal pahala kita bercampur adukkan. Sembayang tapi pakai syiar agama lain, pakai salib contohnya, na'udzubillah, tak boleh. Sembayang melambangkan benda-benda syaitan, mana pakai baju gambar tengkorak ke kan, tengkorak dari sudut adab. Kalau dia kata terlampau sangat menyerupai kaum-kaum yang lain, sampai boleh membatalkan kita punya pahala tu. Sebab Nabi sebut man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai satu kaum, dia akan menyamai kaum itu. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil itu. Okey, itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, apakah benda-benda yang boleh membatalkan pahala kita?
yaitu membuat perkara-perkara haram di samping perkara-perkara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tadi itu dalam bentuk akidah, dalam bentuk agama-agama lain, mencampur adukkan. Yang ini benda-benda haram dengan benda-benda baik pula. Dalam Al-Quran surah Muhammad ayat ke-34, ayat ke-33. Surah Muhammad ayat ke-33 Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, dan janganlah kamu batalkan pahala kamu. Dalam tafsir Al-Azim li Ibnu Katsir, kan? Apakah yang membatalkan amalan? Ma hadzal ladzi yubtilul a'malana? Faqala al-kaba'ir. Maka disebut yang batalkan amalan-amalan di sebalik benda-benda taat kita, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar dia boleh menghancurkan kita punya pahala, melenyapkan pahala-pahala kita. Sebab dalam hadis Nabi sebut tidak berzina seorang pezina ketika dia berzina itu dia beriman. Tidak mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri itu dia beriman. Mana terlepas daripada iman, kan? Beriman tu. Wala tubtilu, kata dalam tafsir Tabari, iaitu jangan kamu batalkan pahala kamu itu dengan hasanatikum bil ma'asi, benda-benda kebaikan kamu dengan benda-benda maksiat. Kan? Hari ini sembahyang tapi bercampur laki perempuan, bagi contoh. Jangan. Kalau kita tengok dekat YouTube kan, banyak kadang-kadang majlis zikir bercampur laki perempuan. Kan? Ada kan? Maknanya golongan-golongan yang tersasar daripada agama tu, zikir sesama bercampur laki perempuan, benda-benda haram, benda-benda maksiat. Jadi ini boleh mendatangkan atau membatalkan pahala kita. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Yang ke-10, apakah yang membatalkan pahala? Yang membatalkan pahala yang ke-10, riya. Dalam surah Al-Ma'un ayat ke-6 Allah menyatakan alladzina hum yura'un, mereka orang yang sentiasa riak, menunjuk-nunjuk amalan. Apa maksud riak? Riak ni dia nak amalan tu diperhatikan oleh orang lain. Itu mana riak? Daripada tengok, ra'a, daripada tengok melihat, dia nak show off pada orang lain amalan dia tu. Apa ciri-cirinya? Kepura-puraan. Itu ciri-ciri dia. Depan orang sembahyang bukan main bagus kan. Usalli. Allah. Astagfirullah. Allah. Astagfirullah. Oh, akbar. Main lagi. Belakang orang. Kanan tak ada, kiri tak ada. Allah. At-tahiyatul mubarakatuh. Laju bukan main. Dia nak show off, riak, menunjuk-nunjuk. Orang yang menunjuk-nunjuk maka tidak dikira terbatal pahala amalannya, kan? Apa ciri-ciri menunjuk? Dia kepura-puraan. Dia bukan membangunkan amalan itu, tapi membangunkan topeng pada amalan itu. Kan? Membangunkan topeng. Jadi kadang-kadang, tapi jangan kita meninggalkan amalan atas nama aku tak mau riak lah. Tak betul lah. Maknanya yang dikatakan riak tu dia membangunkan topeng. Kalau kita ikhlas, kita nak sedekah depan orang pun tak ada masalah. Orang nak tengok pun tak ada masalah. Ini dia memang untuk show off. Niat dia tu, kan? Dalam surah Hud ayat ke-15 dan ayat ke-16. Surah Hud ayat ke-15 dan ayat ke-16 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Sesiapa yang menghendaki kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kami berikan kepada mereka apa yang mereka kehendaki ini, dan mereka itu tidak dirugikan di dunia. Mereka orang-orang yang tidak mendapat habuan di akhirat melainkan neraka.
dan terbatallah apa yang mereka buat dan rosaklah apa yang mereka amalkan. Surah Hud ayat 15 dan ayat 16. Ini Allah SWT sebut. Maknanya apakah dikatakan mengendaki kehidupan di dunia, dia nak show off, dia akan dapat show off tu. Dia nak dapat pujian, ya mungkin dia dapat pujian itu. Tapi laisa lahum fil akhirah illa nar wa habita a'ma sana'u, dan terbatal apa yang mereka buat. Ni orang yang menunjuk-nunjuk riya. So pelihara. Ciri-ciri dia senang. Ciri-ciri dia iaitu membangunkan topeng pada amalan. Itu ciri-ciri dia. Yang ke-11. Apakah yang membatalkan amalan? Yang ke-11, mengungkit-ungkit dan menyakiti hati penerima. Bagi juga, buat juga, tapi menyakiti hati penerima ataupun maknanya mengungkit-ungkit. Dalam surah Al-Baqarah 264, Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati penerima. Kalau tak nak bagi, cakap baik-baik. Ini bagi, bang minta duit bang, bagi juga. Tapi awak ni duit, asyik duit, yang saya kocok duit ke apa? Bagi juga, tapi mengata-ngata. Ada orang ni belanja isteri dia, dapat belanja, awak tadi minta ikan mahal tau. Aduh Ustaz, saya nak muntahkan balik saja Ustaz, nak kesian kat bini. Dah lah sekali-sekali bagi keluar kan. Mengungkit-ungkit pula. Ini Allah sebut. Mengungkit-ungkit membatalkan pahala sedekah kita. Sebab tu nak sedekah, maknanya biar ikhlas. Kalau kita bukan ahli sedekah, nak biasakan sedekah kecil-kecil dulu. Tak biasa sedekah, pecahkan dekat bank duit 20 sen, baca duit 20 sen yang kita tak ingat. Jangan baginya RM10, ingatnya 2 bulan. Aku dah bagi RM10 tu, dah bagi dah. Mungkit-ungkit. Ini kena jaga. Kadang-kadang dah terpelihara pahala tu berpuluh tahun, tapi syaitan pandai. Dia ungkit-ungkitnya. Dulu kalau aku tak tolong kau susah tau, habis pahala tu. Kan syaitan pandai. Jangan ungkit-ungkit. Dah yang lepas. Dia dah ada dia punya kejayaan, alhamdulillah. Walaupun tak ingat kita, tak apalah, Allah dah ganti dengan lebih baik insya-Allah pada kita ni. Jangan ungkit-ungkit. Dah 20 tahun kita bantu orang tu, kan? Terpelihara pahala kita, syaitan bisikkan supaya kita ungkit-ungkit. Maka habis pahala tu. Dan yang terakhir, yang ke-12. Apakah yang membatalkan pahala ataupun menyebabkan pahala kita hilang? Dah buat amalan tapi hilang. Yang ke-12, mengambil hak orang lain. Dalam kes mengambil hak orang lain ni, pahala tu ada, kita bawa ke akhirat, tetapi ketika timbangan amalan, pahala tu dituntut oleh orang lain. Habis juga pahala tu. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna mal muflis? Daripada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, adakah kamu tahu siapakah orang yang muflis? Muflis bahasa Arab Muflis bankrupt Muflis bahasa Arab Qalu, sahabat berkata, al-muflis fina man la dirham lahu wala mata. Orang muflis tu wahai Rasulullah, kata sahabat, orang yang tidak ada darham, ada wang ringgit lah, nak senang faham dan tidak ada harta. Maka Nabi menyatakan, innal muflis min ummati, sebenar-benar muflis di kalangan umatku, kata Nabi SAW, ya'ti yaumal qiyamah, didatang pada hari kiamat, bis-salah was-siyam was-zakat, dengan pahala sembahyang yang banyak, dengan pahala puasa yang banyak, dengan pahala zakat yang banyak. Wa ya'ti, dan juga dia ada mengambil hak orang lain. Qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka damma hadha wa daraba hadha. Apa yang dibuat? Mengata, memaki orang sana, menuduh-nuduh orang sana, mengambil hak harta orang sana, menumpahkan darah, membunuh secara langsung, bunuh langsung, tikam ke, ataupun secara tak langsung. Secara tak langsung ni santau ke, kita upah orang, sihir ke, santau lah, santet lah, macam bunyi sihir ni. Wa daraba hadha, pukul orang sana, pukul orang sini. Fayu'ta hadha min hasanati
dan diberikan hasanah kebaikan itu kepada orang yang diambil hak itu. Jadi ambil hak tu 3 benda. Sama ada hak maruah. Maruah tu kan mengata, menuduh, fitnah. Ataupun hak harta. Ataupun hak darah. 3 ni. Diambil kebaikan dia tu diberi kepada orang yang diambil hak itu. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma'alaih ukhidha min khatayahum. Dan habis, sehingga habis dia punya pahala-pahala tu habis pahala dia dan tak cukup nak bagi lagi orang yang diambil hak ini, maka diambil kejahatan orang itu diberikan kepadanya, faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kemudian oleh kerana dah tak cukup amalan dan tak ada keredaan Allah kerana banyak dosa, dicampakkan di neraka. Nauzubillah. Sebab itu di dunia ini buat amalan yang membatalkan pahala, yang menyebabkan pahala kita lenyap. Yang ke-12, jangan ambil hak harta orang lain. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 21 dan 22. Allah menyatakan surah Ali Imran ayat 21 dan 22. Sama juga mana mengambil hak darah dan mengambil hak kebaikan orang lain. Allah menyatakan auzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengkufurkan ayat-ayat kami dan membunuh para nabi dengan tanpa hak. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nar. Dan mereka juga membunuh orang-orang yang menyerukan keadilan. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berita gembirakan mereka dengan azab yang pedih. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu terbatallah amalan mereka di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum min nasirin. Dan tidak ada baginya penolong. Sebab itu hari ini kalau pernah mengambil hak orang lain, buka tuan-tuan, ayah-ayah saya sekalian, tolong pergi minta ampun, minta maaf. Minta ampun, minta maaf. Kalau tak tahu jalan, minta kepada Allah. Ya Allah, Tuhanku, aku pernah mengata dia, Allah. Nak minta maaf, malu. Tolong tunjukkan jalan. Kalau kita meninggal, paling kurang Allah tahu kita memang nak minta maaf. Kalau ada mengambil hak orang lain dulu, muda-muda maklumlah, ambil hak orang lain, dan mengambil hak orang lain tu maknanya kita mengambil hak orang lain dan orang tu tak tahu kat mana dah. Macam mana caranya? Banyakkan sedekah, banyakkan amalan, niatkan untuk orang yang ada hak atas kita. Sebab itu kalau kita baca doa tahlil, kan antaranya, ya lampukan aku, guru-guru aku, ibu ayah aku, guru-guru aku, dan orang wazawil huquqi alaina, orang yang ada hak atas kami. Orang yang ada hak atas kami. Maksudnya kita maknanya sedekahkan amalan pada orang-orang yang ada hak atas kita tu. Supaya besok dekat akhirat tidak dituntut kebaikan yang ada pada kita. Nauzubillah. Ini 12 perkara perancangan akhirat. Buka hari ini kita sembahyang, bersungguh-sungguh tonggang-tonggik kita sembahyang, ataupun berpuasa, berlapar-lapar kita puasa sampai berguling-guling kita puasa kan. Zakat contohnya kan, bayar zakat alhamdulillah. Pergi haji 4-5 tahun sekali, 4-5 tahun sekali. Umrah 2-3 kali. Sampai Bangla yang jual tu kenal lah, akak mari akak, kain murah-murah akak, murah. Bangla yang jaga kedai tu mengingatkan Mekah lah kan. Apa-apa buat amalan, buatlah amalan sebanyak-banyaknya, alhamdulillah. Tapi jaga 12 perkara ini, sebab 12 perkara ini pelenyap kepada amalan kita, atau pembatal kepada pahala-pahala amalan kita itu. Jadi perancangan akhirat kan. Jadi kita dah bincang perancangan akhirat pertama, pengurusan akhirat kedua, pengurusan akhirat ketiga, ni pengurusan akhirat yang keempat kan. Jadi mudah-mudahan kan sedikit yang kita kongsi dan bincangkan memberi manfaat kepada kita, bekalan untuk kita ni maknanya mengharungi kehidupan dalam beramal. Jangan sampai kita sangka amalan kita banyak dah, tapi rupa-rupanya terbatal amalan kita, tak ada pahala, kosong pahala kita. Nauzubillah. Jadi saya rasa setakat saya dulu lah ya, yang boleh kita kongsikan bersama. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dalam hati dan kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tu astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najata taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.